Untuk abstrak kajian, kajian ini bertujuan untuk memahami sejarah kedatangan imigran ke Malaysia agar dapat menghayati keunikan yang ada di negara kita. Untuk mendapatkan maklumat daripada sumber-sumber primer, kami menggunakan kaedah soal selidik. Kaedah pengudaran borang secara atas talian dibuat kepada lebih 30 responden untuk mendapatkan maklumat daripada mereka. Analisis kajian dibuat untuk mendapatkan dapatan kajian. Kami berharap agar kajian ini menjadi panduan dan rujukan para pengkaji pada masa akan datang. Dalam kajian ini terdapat 3 objektif. Yang pertama, mengenal pasti pengetahuan masyarakat Malaysia tentang kedatangan imigran. Yang kedua, menguji tahap pengetahuan masyarakat Malaysia tentang kedatangan imigran. Dan juga yang terakhir adalah menyatukan masyarakat bilangan kaum di dalam. Kajian untuk projek ini telah kami lakukan melalui aktiviti peninjauan. Aktiviti peninjauan telah dilakukan melalui pengedaran borang soal selidik mengenai topik kami, yaitu sejarah kedatangan imigran ke dalam Malaysia. Kami memilih untuk menggunakan kaedah soal selidik kerana kaedah ini sangat praktikal untuk mendapatkan data kualitatif dan hasil soal selidik dengan cepat. Selain itu, kaedah ini boleh disesuaikan untuk pelbagai topik seperti topik kami ini. Akhir sekali, analisis serta visualisasi data dapat dilakukan secara tepat dan sangat mudah. Borang soal selidik yang kami lakukan adalah berdasarkan topik kami, yaitu sejarah kedatangan imigran ke dalam Malaysia. Soal selidik kami terdiri daripada 17 soalan yang berkaitan dengan topik yang dibincangkan. Borang soal selidik kami telah diedarkan melalui aplikasi WhatsApp dan telah diedarkan kepada lebih 30 orang responden. Kami telah mengedarkan soal selidik kami secara rawak untuk mendapatkan respons daripada pelbagai pihak yang berlainan latar belakang. Antara perbincangan yang berlaku dalam kajian kami adalah yang pertama, masyarakat perlu menjaga adab masing-masing sesama kaum agar keharmonian dapat dikekalkan. Hal ini kerana pelbagai masalah yang pernah berlaku di negara kita boleh dihentikan sebelum ianya berlaku jika kita mampu menjaga adab antara kaum. Yang kedua, kita perlu memberikan layanan yang baik kepada semua orang tanpa mengira bangsa dan agama. Yang ketiga, permasalahan yang berlaku apabila sesuatu isu sensitif perkauman terlibat perlu ditangani dengan teliti kerana kita perlu mencapai satu kata putus yang adil dan mampu memberikan kepuasan kepada kesemua pihak. Dan yang terakhir, kerajaan dan rakyat perlu bekerjasama untuk memupuk pemikiran yang lebih terbuka agar masyarakat di negara kita mampu hidup dalam satu komuniti yang berbilang kaum tanpa ada perasaan iri hati dan sebagainya. Seterusnya, kepentingan yang ada dalam kajian kami adalah yang pertama, menyedarkan masyarakat bahawa kewujudan kaum yang berbilang di negara kita pada hari ini adalah hasil daripada kedatangan imigran yang berlaku pada masa lalu. Yang kedua, menghapuskan perasaan diskriminasi terhadap kaum lain agar kita dapat hidup dalam keadaan yang harmoni dan aman. Yang ketiga, kami mampu untuk menilai reaksi masyarakat tentang isu-isu umum yang pernah berlaku ataupun sedang berlaku di negara kita. Dan yang terakhir, sebagai platform untuk menyuarakan pendapat supaya perselisihan faham dapat dielakkan daripada responden-responden yang kami dapat hasil daripada survei yang kami jalankan untuk menyelesaikan kajian ini. Sekian, itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hasil dapatan yang diperoleh daripada kajian ini adalah majoriti responden peka dengan sejarah kedatangan imigran ke Malaysia pada masa yang lalu. Selain itu, majoriti responden juga amat menghargai pelbagai etnik yang wujud di Malaysia hasil daripada kedatangan imigran. Seterusnya, majoriti responden juga merasakan bahawa kepelbagaian bangsa dan agama di negara kita ini merupakan sesuatu yang amat unik. Sebagai contohnya, terdapat banyak bangsa dan agama di Malaysia seperti bangsa Melayu, Cina dan India, dan agama Islam, Buddha, Kristian dan sebagainya. Di samping itu, majoriti
responden juga setuju bahawa kewujudan pelbagai perayaan di Malaysia adalah kesan daripada kedatangan imigran. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat banyak perayaan di negara kita ini, iaitu di Malaysia. Sebagai contohnya, Hari Raya Aidilfitri bagi yang beragama Islam, sambutan Tahun Baru Cina bagi bangsa Cina dan sambutan Deepavali bagi bangsa India. Selain itu, majoriti responden juga setuju bahawa masakan dan makanan yang pelbagai dalam Malaysia adalah hasil daripada kedatangan imigran. Sebagai contohnya, nasi lemak, char kway teow, chapati dan roti canai. Seterusnya, majoriti responden juga tidak merasakan diskriminasi antara kaum di negara kita ini. Dan akhir sekali, majoriti responden bersetuju bahawa kepelbagaian kaum di Malaysia merupakan wajah sebenar Malaysia di mata dunia. Seperti yang kita dapat lihat dalam bidang sukan, terdapat banyak bangsa yang mewakili Malaysia. Sebagai contoh bangsa Cina, iaitu Datuk Lee Chong Wei, Melayu dalam bermain bola sepak, banyak lagi. Sekian, terima kasih.